Sejarah pengembangan sistem ejaan Rumi. Tulisan Rumi berasal daripada tulisan Latin atau Romawi yang dibawa oleh orang Barat bila mereka datang ke Kepulauan Melayu. Sistem tulisan ini bersifat fonik, iaitu sebutan bunyinya kebanyakannya mengikut lambang hurufnya. Bahasa Melayu ditulis pertama kali dalam Rumi oleh Antonio Pigafetta dalam kurun ke-15 dalam Senarai Kata Melayu Itali. Daftar ini merupakan daftar kata Melayu Barat yang terawal. Antara sistem ejaan Rumi yang pernah wujud di Malaysia ialah sistem ejaan Wilkinson. Pada tahun 1940 dihasilkan oleh jawatan kuasa yang diperusi oleh Archie Wilkinson, pengarah pelajaran ketika itu. Tujuannya untuk menyeragamkan sistem ejaan Rumi di sekolah-sekolah Melayu di Malaya. Yang kedua ialah sistem ejaan Zakbar. Pada tahun 1949 diketengahkan oleh Zakbar. Tujuannya beliau membuat pindaan sistem ejaan sebelumnya kerana ejaan itu tidak menggambarkan sebutan Melayu. Huruf U digantikan dengan O sebelum huruf R dan NG pada akhir kata. Tanda sempang pada imbuhan T dan SA dinamakan ejaan sekolah. Seterusnya ialah sistem ejaan Fajar Siah. Pada tahun 1945 hingga 1954 muncul semasa pemerintahan Jepun. Tujuannya untuk menyampaikan propaganda Jepun dalam bahasa Melayu. Hampir sama dengan SCW, tetapi diftong AI AU digantikan dengan W dan Y. Contohnya pandai jadi pandai. Seterusnya ialah sistem ejaan Kongres pada tahun 1956. Dia dihasilkan untuk ingin membuat tinjauan terhadap tulisan Melayu dalam Kongres Persulatan Melayu yang pertama dan kedua. Tujuannya ialah sistem ini tidak pernah digunakan kerana sistem ini menerapkan lambang-lambang fonetik dalam sistem ejaannya. Sistem ejaan Melindo 1959, kerjasama antara Indonesia dan Malaysia yang menyelaraskan sistem ejaan yang digunakan dua buah negara ini. Tujuannya untuk memperdabatkan bahasa Melayu melalui penyelarasan sistem ejaan, tapi ditolak seperti SE Kongres atas sebab yang sama. Seterusnya adalah sistem ejaan Rumi baru bahasa Melayu pada tahun 1972 setelah tamat konfrontasi Indonesia-Malaysia. Tujuannya untuk menyelaraskan sistem ejaan dengan Indonesia. Sistem ini kekal digunakan hingga kini. Di Indonesia, sistem ini dinamakan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pengembalan dan penyelaras istilah. Istilah ialah kata atau frasa yang mempunyai makna yang khusus dan digunakan dalam sesuatu bidang ilmu. Pembentukan istilah BM bermula 1996 dengan tertubuhnya DBP yang mempunyai jawatan kuasa istilah yang khusus untuk beberapa bidang ilmu. 30 Ogos 1975, Majlis Bahasa Indonesia Malaysia MBIM ditubuhkan untuk menyediakan garis panduan umum tentang pembentukan istilah. Pedoman umum pembentukan istilah Bahasa Malaysia dan Indonesia dilancarkan dan di Malaysia dikenali sebagai Panduan Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu. Pengembalan dan penyelarasan istilah panduan. Yang pertama, melihat kata-kata yang lazim digunakan dalam bahasa Melayu. Contohnya baku, dialek, daerah atau klasik, kuasa, daya, tapak, gaya. Yang kedua, melihat kata-kata yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Melayu. Baku, dialek atau klasik, cerakin, peka, mendap. Ketiga, melihat kata-kata serumpun. Gambut, Banjar, Kamil, Kelantan, Dermaga, Jawa, Merarau, Iban. Yang keempat, mengambil istilah sumbernya, menyebabkan ejaan. Yang kelima, melihat kata-kata asing yang menterjemahkannya. Konsep yang sudah ada ialah proses pemantapan. Contoh perkataan virus Nipah yang di Nipah virus. Yang kedua, sejarah langsung pasaraya jadi supermarket, pencakar langit menjadi skyscraper. Dengan perkataan Pekasin Brand Jerayawa Roadshow. Dengan penyesuaian ejaan kamera, mikrofon. Tanpa penyesuaian
ejaan radar jadi radar nasal. Awan asing, abrasion, antibiotik dewasa, bilingual. Akhiran dan penghujung kata bahasa asing, variable, package, anarki. Gabungan penghujung kata bahasa asing. Kolot kampung jadi clay, kolot. Langkah menentukan istilah. Konsep yang baru, perekecitaan, mampu milih. Pengenalan dan penyelarasan istilah. Pada 2014, Majlis Bahasa Brunei Indonesia Malaysia MABBIM menyemak semula pedoman istilah tersebut dan pindaan akhir dibuat. Pembentukan dibuat tidak lagi mengikut langkah sebelumnya tetapi dianjurkan supaya diterima bentuk istilah yang sesuai. Pedoman khusus pembentukan istilah telah diwujudkan untuk bidang ilmu kimia, geografi dan agama Islam kerana bidang ini memerlukan tata caranya yang tersendiri. Sejarah perkembangan sistem ejaan Rumi. Tulisan Rumi tu maksudnya tulisan apa tu? Siapa tahu tulisan Rumi tu tulisan apa? Mana satu tulisan Rumi? Berasal dari tulisan Latin atau Romawi yang dibawa oleh orang Barat. Mana satu tulisan Rumi? Tulisan kita lah. A, B, C, D tu lah. Tulisan mana? Tulisan kita tu lah. A, B, C, D tu. Tulisan kita. Mana tulisan kita? Tulisan yang mana? Tulisan bahasa Melayu kita sekarang. Tulisan yang digunakan sekarang lah ya. Tulisan lah. A to Z tu. A hingga Z tu. Okey, yang saya nak tanya. Okey, saya nak tanya dekat Hairul. Okey, sistem tulisan ni bersifat fonik, iaitu sebutan bunyinya kebanyakannya mengikut lambang hurufnya. Apa maksudnya tu? Ataupun ada orang lain nak tolong terangkan? Sistem tulisan ni bersifat fonik. Apa maksudnya? Ada siapa yang boleh terangkan? Dia ikut bunyi ke cikgu? Ikut bunyi macam mana? Fonik ni memanglah bunyi. Jadi bunyi tu dia kata mengikut lambang hurufnya. Maksudnya apa? Fonetik atau fonik ni memang berkaitan dengan bunyi. Sekarang kita tahu sistem ejaan Rumi tu yang mana? Yang tadi tu kan? A hingga Z kan? Betul tak? Betul. Betul. Okey. Okey Zuan, jadi kan yang dikatakan dia bersifat fonik tu maksudnya apa? Apa yang kita nampak itu yang kita sebut. Awak nampak apa? Kalau huruf A means A. Makna dia A. Salah. Kalau A bunyi A salah. Kalau A bunyi itu maksudnya fonik. Bila nampak huruf A bunyinya A. Kalau B bunyinya B. Beh. 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 Kalau si ceh ini tadika ni dia ajar ni. Di dah dia bukan di bunyinya dah, tak ada. Dah tu bila ada A depan dia barulah dah. Kalau D je tu ya. Kalau M kan. Itu maksudnya sistem tulisan ni bersifat fonik, sebutan bunyinya mengikut lambang. Maksudnya kita tengok kalau A bunyinya macam mana, B bunyinya macam mana. Okey? Okey, jadi dia kata ditulis kali pertama oleh Antonio Pigafetta. Ini salah ejaan Salah ejaan ke? Kalau dalam buku awak Pigafetta yang satu Okey lah, kalau dalam buku dulu-dulu saya belajar PI. Okey, jadi Antonio Pigafetta ni namanya kena ingat sebab dia orang yang memperkenalkan sistem ejaan Rumi yang paling awal. Okey. Kemudian yang kedua, slide kedua. Okey, jadi bila datang sistem ejaan yang diperkenalkan oleh orang-orang barat tadi, maksudnya adalah saja perintis-perintis yang memperkenalkan sistem ejaan ni. Biasanya orang yang jadi pioneer atau perintis dalam sesuatu perkara tu dia akan gunakan nama dia lah untuk mudah untuk mudah orang faham dan terima. Okey, jadi yang pertama Wilkinson seperti yang Haikal bentang hari tu, Wilkinson ni pun ada buat kamus daftar kata. Okey, jadi dekat sini dia telah menggunakan sistem ejaan Rumi ni tadi untuk menyeragamkan sistem ejaan di sekolah-sekolah. Maksudnya kalau bunyi contohnya lah, ini dululah tahun 1940 kita tak tahulah macam mana
huruf yang digunakan contohnya kalau cawan kan, dulu-dulu kan dia ada ca, CHA ya, CHAWAN, kemudian dulu-dulu dia ada sistem apa? Ada sistem tanda tu kan. Ada tanda. Dipanggil apa yang awak sebut sekarang e-purpet, e-taling tu dia ada tanda-tanda dia. Ya, jadi dia nak seragamkan ya supaya tak adalah contohnya sekolah di negeri-negeri selat bunyinya lain, sekolah di tempat lain bunyinya lain. Kemudian yang kedua ialah sistem ejaan Zakban ni yang paling terkenal ya, yang digunakan lama hingga tahun 1972 kan dia kata. Yang dikenali juga sebagai sistem ejaan sekolah. Sebab apa? Sebab di sekolah maknanya Zakban ni dia dari segi apa, tata bahasa dan ejaan memang diguna pakai di sekolah-sekolah kan. Okey. Jadi tu ada, kalau saya tengok kat PowerPoint tu ada kesalahan ejaan tu, sistem. Jadi dekat sini antara yang paling terkenal dekat sistem ejaan Zakban ialah penggunaan tanda sempang tanda sempang. Contohnya kalau sekarang kita gunakan kata sendi nama, kalau nak menunjukkan tempat tak ada sempang kan, tapi zaman Zakban semua ada sempang tanda. Okey, seterusnya sistem ejaan Fajar Asia ni zaman Jepun lah ya. Zaman Jepun ni maksudnya dia tukar sistem ejaan tu ikut bunyi yang mereka boleh lah ya. Mereka boleh tu maksudnya ikut bunyi Jepun cakap lah ya. Sebab itu kita kata diftang digugurkan, digantikan banyak dengan W dan Y ya, sebab dia tak pandai nak sebut diftang. AI tu pandai tak pandai. Dia sebut apa tu, kalau PANDAY tu bunyinya apa? Daripada diftang AI dia tukar daripada Y tu jadi bunyinya apa tu? Pandai jadi apa? Siapa boleh bunyikan tu? Pandai ke macam mana? Zaman Jepun kan saya kata sistem ejaan dia ditukar daripada Zakban tadi, sistem ejaan Rumi yang lebih kemelayuan, dia tukarlah kepada sistem ejaan yang ikut bunyi orang Jepun lah. Orang Jepun bila dia sebut perkataan Melayu tentulah bunyinya lain kan. Salah satu cirinya ini yang Khairul bentang ni, tengok dalam dia punya PowerPoint tu. Salah satu cirinya Jepun ni dia gugurkan diftang I, au dengan tu diganti dengan W dengan Y tu. Contohnya pandai dijadikan PANDAY. Jadi bunyinya apa PANDAY tu? Pandi. Kan? Pandai. Dia tak pandai sebut pandai, dia tak pandai. Dia tak pandai jadi dia sebut ikut bunyi dia pandai. Ya? Kurau jadi bunyi apa tu? Kurau. Kurau okey. Ini sistem ejaan Kongres. Ya, biasalah ya, Jepun dia tak pandai lah bunyi. Orang kata lidah dia berbeza kan. Dia tak boleh sebut macam mana masyarakat Melayu sebut, so dia gunakan ejaan dia sendirilah, ikut sebutan dia, ikut dia punya fonetik. Okey, kemudian sistem ejaan Kongres. Ini yang kita tahu sebelum ni. Siapa yang buat pertubuhan apa yang buat 3 kali Kongres tu? Pramerdeka. Apa pertubuhan yang membuat Kongres 3 kali Kongres? Asas 50. Ya, bagus. Asas 50 ya, Nur Balkis pandai. Ingat balik. Okey, jadi mereka juga telah cuba untuk memperkenalkan sistem ejaannya tapi tak berjaya. Kerana apa? Kerana sistem ini menerapkan lambang-lambang fonetik. Tahu tak apa maksud lambang-lambang fonetik tu? Boleh faham tak lambang fonetik? Tak faham. Tak faham. Okey, lepasnya awak search, awak cari sistem fonetik dalam bahasa Melayu, itu yang sekarang lah. Ya, pada zaman ni mungkin ada ejaannya lain sikit, tapi lambang fonetik tu maksudnya setiap huruf tu atau setiap perkataan dia akan ada lambang dia sendiri. Lambang tu maksudnya ada bunyi yang dia tidak menggunakan huruf. Ya, contohnya kalau perkataan yang kita pinjam daripada
bahasa Arab ya, yang contohnya khabar ya, KH tu dia tak tulis KH tapi dia gunakan simbol ataupun lambang fonetik yang membawa kepada bunyi KH tu. Jadi dia sebenarnya menjadikan sistem ejaan tu lagi sukar ya, sebab tu dia tak digunakan lah ya. Kalau maksudnya kalau untuk macam mana ya, kalau untuk kajian mungkin orang boleh rujuk lah, tapi kalau untuk penggunaan sehari-hari ya, takkan orang nak tengok. Nak menulis, contoh awak nak menulis karangan, nanti awak nak kena rujuk pula apa sistem fonetik ya atau lambang fonetik yang patut ada untuk satu-satu perkataan. Jadi lambat lah kan ya, sebab itu dia tak diguna pakai ya. Kemudian ada terusnya yang keempat, sistem ejaan Malindo ya. Kalau ada Malindo ni dia gabungan lah tu ya, Indonesia dengan Malaysia nak selaraskan ejaan. Ini melalui penyelarasan sistem ejaan, tapi juga ditolak. Tapi ini sebenarnya tahun 1959 ya. Masa tu kita maksudnya kita baru mencapai kemerdekaan dalam lebih kurang 2 tahun ya. Jadi sepatutnya kita ada membina kita punya sistem ejaan kita sendirilah ya. Jadi sebab itu ditolak ya, sebab ni gunakan fonetik lah. Lagi satu kan sebutannya pun tak sama kan ya. Kalau kita nak maknanya ada banyak perkataan yang sebutannya tak samalah, sebab Indonesia dia banyak vokalnya, banyak A-nya tu sangat jelas kan ya. Jadi dia ada sistem dia, lambang dia sendiri, jadi agak sukar. Kemudian sistem ejaan Rumi baru bahasa Melayu ni juga melibatkan antara dua buah negara. Okey. Tapi rasanya diteruskan sekarang dengan kalau tak silap saya, dia bahasa dia ada majlis MBBI apa tu, yang ada kat itu tu, kat hujung nanti ya, Majlis Bahasa Brunei Indonesia Malaysia. Itu dia maksudnya, dia tu yang dia kata dikekalkan tu ya, diguna hingga kini. Sebab kita ada memang tak dinafikan ya, banyak persamaan dari segi sebutan ataupun istilah. Okey, jadi macam kita sekarang yang kita kekalkan, contohnya apa? Kalau daripada bahasa Indonesia yang kita kekalkan apa? Tulen, kan? Tahu tak ejaan tulen macam mana? T-U-L-E-N ya, T-U-L-E-N. Sebabnya apa? Itu kata pinjaman Indonesia, jadi sebab tu dikekalkan ya. Kita tak tulin ya, kita bukan guna T-U-L-I-N ya, tapi tulen. Okey, ada lagi lah beberapa ya yang kita kekalkan. Okey, seterusnya yang kelima, ni dari segi penggubalan dan penyelarasan istilah ya. Istilah ini maksudnya perkataan ni ya, perkataan, istilah atau kata ya, frasa yang mempunyai makna yang khusus dan digunakan dalam satu bidang ilmu ya. Jadi antara fungsi DBP ataupun peranan DBP ialah untuk menyelaraskan ya pembentukan istilah hingga ditubuhnya satu jawatankuasa yang dipanggilkan jawatankuasa istilah. Dan jawatankuasa ini sebenarnya ada menerbitkan yang kita panggil macam lembar bahasa ya. Sampai sekarang pun ada satu senarai ya. Macam kita sekarang lagi ada banyak perkataan-perkataan baru yang muncul disesuaikan dengan teknologi ataupun situasi semasa kan. Contohnya macam macam sekarang ni ya, dengan pandemik, endemik, apa lagi kita selalu gunakan frontliners ya, tapi sebenarnya ada istilah yang dikeluarkan oleh DBP. Macam kita guna pelitup muka kan, pelitup muka tu semua. Kemudian
apa dia tu, istilah-istilah yang digunakan untuk menjelaskan SOP, ya, banyak yang dirujuk kepada di DVP. Ini antara peranan Jawatankuasa Istilah, ya. Sejak dia mula ditubuhkan pada tahun 1956, menyediakan satu garis panduan umum yang supaya seragam. Okey. Seterusnya, ini cara ataupun langkah, ya. Langkah yang digunakan oleh Jawatankuasa Istilah untuk mengubah dan meneraskan istilah ni lah. Yang pertama, dia melihat perkataan yang lazim digunakan dalam bahasa Melayu sama ada sebutan baku, ya, dialek ataupun daripada bahasa klasik. Ya, dia tengok dulu, maksudnya yang pertama bila kita nak bentuk istilah tu, maksudnya kita kena tengok dari penggunaan yang paling hampir dengan kita lah. Itu yang kita kata lazim, yang lazim digunakan, ya, yang masyarakat kita biasa guna. Jangan tengok jauh-jauh dulu. Okey, yang kedua baru kita tengok perkataan yang tak begitu lazim digunakan tapi dia ada, ya, tapi tak lazim digunakan, ya. Cerakin, maksudnya bila tak lazim tu dia bukan menjadi istilah yang kita kata bahasa basahan, ya, ataupun bahasa harian, ya. Mungkin dalam macam kita lah, bila kita belajar, ya, kita jumpalah perkataan cerakin, ya, dalam soalan peperiksaan baru kita jumpa, ya. Tapi saja-saja contohnya Haikal sembang dengan Zuan tak ada guna. Cuba cerakin sikit apa yang kau cakap tadi, ada ke? Tak ada kan? Ada ke Haikal guna perkataan cerakin masa sembang dengan kawan? Tak ada. Tak ada kan? Paling tidak awak guna apa? Cerita sikit, betul tak? Cuba bagi tahu. Betul tak? Gitu je lah. Maksudnya dia tak lazim tapi perkataan ni sebenarnya ada. Kemudian kata-kata serumpun. Kata-kata serumpun tu maksudnya yang wujud dalam kalangan kita kata kaum-kaum yang minoriti lah, ya, minoriti. Kalau gambut tu, kalau bahasa Banjar, siapa ada tak orang Banjar kat sini? Kalau gambut dalam bahasa Banjar tu merujuk apa? Ada tak orang Bukit Banjar? Kalau merujuk gambut kepada tanah, saya pun tahulah, tapi untuk Banjar mungkin dia ada maksud dia yang tersendiri, ha? Macam orang Iban, merarau. Okey, dia ada maksud dia. Memang kita biasa dengar tapi kita tak tahu nak guna yang sesuai masa bila. Kan? Merarau, dermaga Jawa. Perkataan-perkataan ni. Kami orang Kelantan. Apa maksud kami tu? Siapa orang Kelantan? KMIR. Apa maksudnya? Apa Kelantan ni? Tak ada? Tergantung Sofia Kelantan. Sofia apa maksudnya kami tu? Gaul. 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 Oh, gaul uli. Kami tengok maksudnya dia ada tapi mungkin orang lain tak begitu tahulah maksudnya kan. Tak arif. Jadi kita kena tengok jugalah. Okey, seterusnya mengambil istilah sumber. Sumber maksudnya ejaan tu macam mana sebutan, macam tu lah ejaannya. Ya, ini terutamanya dari bahasa Inggeris lah. Ya, kata pinjaman pada bahasa Inggeris. Istilah sains dan teknologi, ya, biasanya kita ambil daripada sumber kan, macam contoh komputer. Ya, jadi kita ambil dia punya ejaan sebidik macam mana sebutan kan. Ni contohnya matematik, tapi elektron tu saya rasa salah ejaan tu. Sepatutnya ELEK kan, elektron. Betul tak? Betul. Okey, melihat kata-kata asing dengan menterjemahkannya. Inilah, ya. Contoh ini perubatan, ya, istilah sains, ya, perubatan, ya, kajian bentuk tu. Macam saya cakap tadi lah, ya, face mask kan, ya, face mask. Okey, kita pun mula-mula dulu dia gunakan istilah apa?
topeng muka dia kata kan. Kalau direct lah topeng muka, tapi tak sesuai kan. Kalau topeng muka tu macam yang kalau Halloween tu, yang Umat Saleh buat Halloween tu, yang pakai apa, pakai baju beragam dia dengan itulah ya, tapi merujuk kepada situasi semasa tu yang dipanggil pelitup muka. Okey, terusnya konsep yang sudah ada dari segi maksudnya istilah tu telah mantap ya. Istilah tu telah mantap. Contohnya apa? Virus Nipah. Amboi, istilah ni mantap tapi virus Nipah. Kalau yang mantap selain pada virus Nipah, siapa boleh bagi contoh? Dia tak semestinya virus Nipah ni nama lah. Ya. Macam kita sekarang apa? COVID-19 ni dia gunakan istilah apa? Mantap tu. Sampai bila-bila akan digunakan istilah tu? Virus apa dipanggil? Apa itu? Kalau sekarang ni yang merujuk kepada COVID-19 ni, ada tak istilah yang awak rasa dia mantap? Sebab bila istilah ni digunakan maksudnya zaman-zaman akan datang pun dia akan gunakan istilah ini. Dia tak ubah dah. Sebab dia merujuk kepada apa yang wujud pada hari ni. Yang merujuk kepada COVID-19 ni. Virus apa? Coronavirus. Dia kan dia panggil coronavirus tu. Maksudnya zaman 10 tahun, 20 tahun akan datang pun dia akan gunakan istilah coronavirus tu jugalah maksudnya. Itu yang kita kata mantap. Ya. Okey, yang secara langsung. Ya, pasar raya. Ya, daripada super. Super tu raya. Ya. Market tu pasar, okey. Sebab tu ada inilah ya yang konsep secara langsung ni. Kadang-kadang pelajar ni bila kita suruh terangkan, dia ada bagi tahu saya apa ya, dia gunakan istilah cikgu pasar raya raksasa, dia kata. Pasar raya raksasa, saya kata kenapa, kat mana tu saya tak pernah dengar. Rupanya apa? Giant. Giant. Iya, rupanya Giant disukannya raksasa ya. Sedangkan bila nama kata nama khas tu kita boleh kekalkan dengan syarat kita gunakan apa? Inverted tu kan, pembuka dan penutup kata tu, nama kan. Dia cikgu adalah bergaduh dengan saya. Saya kata tak pernah dengar ke kat mana? Ya, jadi itu contohnya pencakar langit, bangunan pencakar langit secara langsung. Apa lagi yang kita tengok yang secara langsung? Istilah-istilah. Cikgu, ada yang tanya virus Nipah tu apa? Virus Nipah tu apa? Mana si Carol? Dia wabak. Berlaku dekat waktu 1998 hingga 1999 dekat Perak. Dia berkaitan dengan apa? Babi kan? Betul. Dulu ya di Podison tu. Ya. Disebabkan oleh kelawar. Disebabkan oleh kelawar dulu. Okey, zaman tu awak skor rendah lagi kot. Okey. Kemudian dengan perekaan. Reka. Perkasin ni tak berapa popular ya, tapi ni satu lagi ni ialah Jerayawara. Ya, tertinggal tu. RA ni Jerayawara. Roadshow. Roadshow. WARA. Wara tu dekat ni, dekat Wara tu. Yang itu betul dah. Wara belakang. WARA. Tambah ra belakang tu. Okey, baru betul. Ya. Ni macam pamerannya, ceramah yang diadakan, okey. Macam itulah, macam kalau artis buat roadshow tu, dipanggil Jerayawara lah. Tapi biasanya dia orang tak guna pun. Okey, dengan penyesuaian ejaan ni macam tadi lah tu, macam matematik, macam elektron tu sama lah ya. Daripada bahasa, daripada istilah sumber asal dia, sebutan asal. Tanpa penyesuaian, ejaan tu, penyesuaian radar ya.
radar. Ini maksudnya banyak daripada kata pinjaman lah ni ya. Nasal. Okey, seterusnya yang ke-9, awalan asing. Okey, ni tadi saya nak tanya ni. Aberasi tu apa, awalan apa tu? Kalau antibiotik, ejaan tu. Okey, antibiotik, kalau ya, dwi, ataupun multi, itu saya tahulah, tapi aberasi ni saya tak pernah jumpa. Daripada mana yang sumber Khairul? Contoh perkataan apa yang aberasi dekat depan dia? Aberasi mata. Aberasi mata. Maksudnya aberasi apa? optik. Aberasi kat situ maksudnya apa? Saya pun tak tahu. Jadi bila awak tak tahu, awak jangan masukkan. Ya? Sebabnya maksudnya dekat sini, bila dia berfungsi sebagai awalan, dia akan dieja macam anti tu, dia rapat. Ya, ejaan dia rapat. Ya, macam pro kan? Pro barat. Ya? Jadi ejaan ni tu rapat. Jadi kalau aberasi, saya rujuk kamu Dewan tadi tak ada istilah tu. Okey. Kemudian akhiran Indonesia punya apa? Saya tengok dia tulis Indonesia punya. Indonesia. Oh, kalau Indonesia maksudnya kita memang jarang pakai lah, ya. Kalau Indonesia jarang pakai. Akhiran dan penghujung kata bahasa asing. Okey. Contohnya variable. Oh, BEL ya, dengan package. Ya. Anarki. Okey. Gabungan penghujung kata bahasa asing. Bound tu apa? Morpheme. Okay. Jadi ni kita akan jumpa lagi lah nanti seterusnya. Okay, yang ke-10. Ni langkah bagaimana istilah tu dibentuk. Okay. Konsep yang baru, kemudian direka cipta. Mampu milik tu apa maksudnya? Ingatkan rumah aja ada mampu milik. Buat istilah mampu milik kat situ merujuk kepada apa? Boleh terangkan tak pembentang? Dari pembentukan istilah, okey, konsep yang baru, kemudian direka cipta, ada pereka ciptaan, maksudnya disesuaikan dengan bahasa Melayu. Okey. Mampu milik ni maksudnya apa? Ni dapat daripada buku mana ni? Bahan dekat Telegram. Bahan dekat Telegram. Telegram sekolah ke Telegram luar awak ni dapat luar? Tak, saya tak kisahlah awak dapat bahan, tapi maksudnya awak kena menjelaskan kepada kawan-kawan lah apa yang dikatakan mampu milik ni. Saya tak kata salah, tapi maksudnya kena jelaskan. Boleh jelaskan? Dia boleh diguna pakai. Maksudnya dia hendaklah sesuai ya. Istilah atau konsep yang baru tu hendaklah sesuai dengan kita punya latar masyarakat ya, dengan mungkin dalam konteks ayat kan, maksudnya dia boleh memberi maksud yang jelas kan. Macam kalau kita guna istilah-istilah macam awak selalu kan, kalau contohnya karangan kan, kalau peringkat SPM awak kan selalu guna istilah, kalau kesimpulannya awak suka guna istilah apa? Konklusinya. Ijtihad. Intihannya. Itu daripada perkataan apa tu? Pinjaman daripada mana tu? Tahu tak? Itu kata pinjaman daripada mana tu? Tak tahu. Tak tahu. Tapi kenapa suka guna kan? Saya tengok SPM lah. Dia suka guna tu ya. Maksudnya dekat sini kita jangan suka pakai istilah-istilah baru ini kalau kita tak tahu maksudnya bersesuaian ataupun penggunaannya tu tepat dalam ayat kan. Contohnya macam tu lah. Itu maksudnya ya, dia mesti maksud dengan ayat tu dia mesti sesuai. Jangan kita
contohnya lah kita banyak gunakan perkataan-perkataan yang awak selalu katakan bombastik je tapi sebenarnya tak ada makna pun. Ya? Okey. Jadi kalau di peringkat tingkatan 6 sebenarnya kalau karangan selalu saya kata tak payah gunakan perkataan-perkataan yang awak biasa guna di peringkat SPM. Guna aja kesimpulannya. Dengan ini dapatlah disimpulkan bahawa dah cukup. Ya. Daripada duk salah makna dan tak tahu makna lagi tak berkesan. Okey, seterusnya. Ini ya yang tadi pada tahun 1956 tadi tu kan, yang Malindo tadi tu diteruskan ya, istilahnya diteruskan dan diperkasakan dengan 3 buah negara tambah dengan Brunei ya, untuk semak semula istilah-istilah yang maksudnya akan diguna pakai di ketiga-tiga negara ini ya. Maksudnya istilah ni ialah dari segi sebutan dan ejaannya sekali ya, sama je. Okey, kemudian Seterusnya ada pembakuan sebutan. Pembakuan sebutan ni merujuk kepada penyelarasan sebutan iaitu mengikut ejaan. Contohnya vokal A disebut A tanpa mengira kedudukan dalam perkataan. Maka kata mata disebut mata, bukan mata. Dan kata saya disebut saya, bukan saya. Sebutan baku perlu digunakan dalam semua institusi rasmi. Sistem sebutan baku dilaksanakan sepenuhnya di negara kita pada tahun 1984. Tujuan digunakan bahasa baku ni untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran kerana bahasa Melayu dapat diseragamkan secara sistematik. Seterusnya penyusunan kamus. Tujuan kamus disusun ni untuk pertama, membantu usaha pembakuan bahasa Melayu sebagai panduan dan bahan rujukan. Kedua, sebagai alat pengajaran dan pembelajaran. Ketiga, meningkatkan kecakapan dan kemahiran berbahasa. Perkembangan perkamusan ni dibahagikan kepada 3 tahap. Untuk tahap pertama, penghasilan daftar kata yang bertujuan untuk memudahkan urusan perdagangan. Contohnya kita ada daftar kata Melayu Cina kurun ke-15 iaitu yang tertua dengan daftar kata Melayu Itali dibuat oleh Antonio Pifagetta. Untuk penyusunan kamus tahap kedua pula, penyusunan kamus awal oleh pedagang dan mubalik Kristian mengandungi huraian tentang tata bahasa Melayu, contohnya A Dictionary of the Malayan Language and A Malay English Dictionary. Untuk penyusunan kamus tahap ketiga, penghasilan kamus moden yang terdiri daripada kamus dewi bahasa, kamus ikrar bahasa, kamus istilah. Seterusnya pembakuan tata bahasa. Pembakuan tata bahasa merupakan satu usaha untuk menyeragamkan semua aspek tata bahasa supaya menjadi bantap sebagai panduan kepada pengguna. Pada peringkat awal, buku Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 oleh Zakbar dijadikan panduan. Pada 1986, DBP menerbitkan Tata Bahasa Dewan Jilid 1 untuk membicarakan aspek sindaksis Melayu. Pada 1989, Tata Bahasa Dewan Jilid kedua untuk membincangkan aspek morfologi bahasa Melayu. Dan pada 1993, kedua-dua aspek tersebut digabungkan dalam satu jilid. Fungsi bahasa Melayu moden ni pertama sekali untuk bahasa ilmu sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan dari darjah 1 hingga 6 pada tahun 1981. Bahasa Melayu juga dijadikan bahasa pengantar khusus tahun pertama di universiti pada 1983. Bahasa Melayu sebagai satu mata pelajaran di semua sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil. Penawaran kursus bahasa Melayu di luar negara, contohnya kerusi pengajian Melayu di China dan Leiden. Untuk fungsi bahasa Melayu kedua ialah untuk bahasa komunikasi. Alat menyampaikan perasaan dan fikiran dalam lisan atau tulisan dan dia menjadi media dalam hubungan perdagangan dan perbincangan pelbagai bidang. Fungsi yang ketiga ialah bahasa perpaduan. Terlaksana apabila bahasa Melayu dijadikan alat komunikasi atau alat hubungan antara rakyat dengan kerajaan. Kesefahaman dan perpaduan dapat dipupuk. Kerajaan juga telah mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dasar pelajaran kebangsaan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di institusi. Asma Haji Omar menyatakan, bahasa perpaduan tidak dapat menggambarkan rasa perpaduan dan kepunyaan seperti istilah bahasa kebangsaan. Kat sini kita ada sumbangan institusi. Sumbangan institusi yang pertama, Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. UKM ditubuhkan pada 18 Mei 1907 di Lembah Pantai. Menggunakan bahasa kebangsaan sepenuhnya sebagai bahasa pengantar. Matlamatnya mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan ilmu.
Dan UKM ni dia mendorong universiti-universiti yang lain untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar secara berperingkat-peringkat. Sumbangan institusi lain ada Universiti Melaya. Universiti Melaya ni ditubuhkan 8 Oktober 1949, awalnya di Singapura. Lepas tu dipindahkan ke Kuala Lumpur pada 1959. Dia melaksanakan dasar bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar untuk semua kursus. Kursus bahasa Melayu ditawarkan oleh mahasiswa bukan Melayu oleh Jabatan Pengajar Melayu agar pelajar-pelajar tersebut boleh menggunakan bahasa Melayu. Sumbangan institusi yang kedua ialah Persatuan Penulis Nasional PENA. PENA ni ditubuhkan pada 1961 yang bertujuan memperkembangkan bidang bahasa, sastera, ilmu bersesuaian dengan kepentingan nasional. Telah mendaulatkan bahasa Melayu sebagai wadah jati diri bangsa dan turut memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam pendidikan negara. Yang ketiga, Persatuan Pelajar-Pelajar Maktab Perguruan Bahasa PPMPB. PPMPB ni ditubuhkan oleh pelajar-pelajar Maktab Perguruan Bahasa sendiri. PPMPB ni ditubuhkan kerana penuntut di maktab kat situ orang tak berpuas hati dengan peranan maktab yang tidak menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar tunggal. PPMPB persatuan pertama yang mengadakan tunjuk perasaan untuk mendesak kursus-kursus di maktab tersebut diajarkan dalam bahasa Melayu. Kemudian institusi bahasa, asalnya maktab bahasa yang ditubuhkan di Johor Bahru pada 1998. Tujuannya untuk melatih guru-guru yang bakal mengajarkan bahasa Melayu di sekolah menengah dan maktab perguruan. Pada 1988, termaktub rancangan 5 tahun institut, iaitu daripada 1988 hingga 1992. Institusi bahasa ni diorang mendalami usaha penyelidikan dan menyediakan pendidikan menyeluruh kepada guru bahasa Melayu. Dia juga mempergiatkan pelbagai kegiatan bahasa, sastera dan budaya, melaksanakan program perguruan dengan seimbang dan menyeluruh, menilai pelaksanaan program di IB dengan tema kecemerlangan dari segi guru, ilmu, bahasa, budaya, sastera dan serta sukan. Seterusnya, Persekutuan Bahasa Melayu Universiti Melaya, PBMUM, berperanan mempertabatkan bahasa dan kesusasteraan Melayu. PBMUM ni berjuangkan memperkembangkan sastera dan bahasa Melayu, memperkembangkan seni budaya Melayu, menjalankan kajian dan penyelidikan tentang sastera dan BM, mengiktiraf BM sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar pendidikan. Perjuangan PBMUM dianggap berjaya kerana bahasa Melayu dapat digunakan di semua sekolah dan IPT. Ini bertukar nama kepada Persatuan Bahasa Melayu Universiti Melaya. Seterusnya, Badan Bertindak Bahasa Kebangsaan, BBBK. BBBK ni ditubuhkan untuk memastikan bahasa Melayu menjadi bahasa tunggal negara. Bagi membolehkan matlamat mereka tercapai, BBBK ditubuhkan di seluruh negara dan memberi ceramah, penerangan dan rapat umum untuk menyatakan perjuangan mereka terhadap bahasa Melayu. Antara sumbangan yang penting ialah kesungguhan mereka menentang Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Secara amnya BBBK ni ditubuhkan ada 3 matlamat diorang, iaitu mendaulatkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa rasmi tunggal mulai tahun 1967. Yang untuk kedua, melaksanakan kehendak 2 perlembagaan negara yang tercatat dalam Perlembagaan Negara Fasal 152. Ketiga, menimbulkan semangat cinta akan perjuangan mendaulatkan negara. Lagi sekali, kita ada tokoh-tokoh bahasa Melayu era pasca merdeka. Pertama sekali, Profesor Emeritus Datuk Dr. Azmah Haji Omar. Profesor Emeritus ni dia satu gelaran yang diberikan kepada profesor yang diorang dah berhenti dihormat, tapi diorang punya sumbangan tu masih digunakan lah. Sumbangan pendidikan mereka masih digunakan sampai sekarang. So, beliau dilahirkan di Jitra, Kedah pada 5 Mac 1940. Banyak menjalankan penyelidikan tentang bahasa orang asli di Sabah dan Sarawak. Dianugerahi Tokoh Akademik Negara 2011 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Beliau juga merupakan anggota Jawatan Kuasa Tetap Bahasa Melayu dan merupakan pakar linguistik bahasa Melayu dan tokoh bahasa. Kedua, Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim. Beliau dilahirkan di Kota Baru, Kelantan pada 17 Disember 1939. Kepakaran beliau dalam tata bahasa dan sosiolinguistik, pernah menjadi Presiden Linguistik Malaysia selama 18 tahun. Beliau dianugerahkan gelaran Tokoh Akademik Negara 2012. Akhir sekali, Dr. Hasan Ahmad. Beliau dilahirkan di Muar, Johor pada 8 Disember 1936. Beliau merupakan bekas Ketua Pengarah DBP dan pernah menjadi Ketua 1 Persatuan Penulis Nasional PENA.
Pernah digelar The Godfather of Malaysian Book World dan menerima anugerah tokoh pembangunan buku negara. Antara orang penting yang menyelaraskan ejaan dan istilah antara bahasa Melayu, Indonesia dan Brunei. Itu sahaja. Okey, terima kasih Maimunah. Okey, kita tengok slide yang pertama tadi. Okey, ada nak tanya pasal pembakuan ni, pembakuan sebutan. Ya, dulu beberapa tahun pernah saya ingat tahun 90-an ya, di mana sebutan baku ni wajib dilaksanakan di sekolah-sekolah lah, terutama kalau untuk lisan lah ya, dari segi lisan. Kalau dari segi tulisan ni tak ada beza ya. Tujuannya ialah untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran ni. Sebab apa? Sebab supaya sebutan tu sama dengan ejaan kan ya, macam Maimunah tadi kata sebutan MATA, tapi kenapa bila ma tu boleh, bila ta tu dia tak dia jadi i taling pula ya, sebutan jadi mata, saya ya, patutnya saya mata. Itulah masa diperkenalkan ya sistem sebutan baku masa tu. Okey, kemudian penyusunan kamus ya, maksudnya kamus kalau sebelum ni, apa beza kamus yang pasca merdeka dengan kamus pra merdeka? Masa pra merdeka pun kita tengok ya, pengkaji-pengkaji barat tu ya, R.O. Winstead lah, William Marsden ya, semua ada menghadirkan kamus juga. Tapi sekarang pada zaman pasca merdeka juga ada kamus. Apa bezanya? Siapa boleh hitung? Para Alisa. Agaknya okay. Saya try para merdeka ni diorang buat more like untuk kepada diorang punya kepentingan sendiri, macam perdagangan semua tu. Tapi pasca merdeka untuk dijadikan sistem tulisan Malaysia sebab kita dah capai kemerdekaan. Yelah, penyusunan kamus dekat sini maksudnya adakah dia kamus dui bahasa ataupun kamus eka bahasa? Eka bahasa tu maksudnya satu bahasa. Dui bahasa? Ada dua-dua lah sebenarnya ya. Ada dua-dua. Okey. Maksudnya dari segi perkataan, dari segi istilah, bila tadi zaman pra-merdeka, istilah yang tersenarai dalam kamus tu atau perkataan tu dia lebih kepada untuk penggunaan seharian dalam komunikasi mereka dalam urusan sama ada perdagangan ataupun pentadbiran ya. Tapi bila dalam zaman pasca mereka penggunaannya meluas ya, terutama untuk sistem pendidikan ya, sebab dia penyeragaman tu sangat penting ya. Kemudian dari segi untuk komunikasi ya, jadi dia sebab itu kalau kita tengok dia bertambah lah ya, dari segi perkataan-perkataan yang tersenarai dalam kamus-kamus kan. Kalau awak tengok kamus dewan tu ada berapa puluh ribu perkataan ya, dan dia sentiasa ditambah ya, ikut keperluan semasa. Okey. Jadi kamus pun disusun. Kemudian apa lagi? Yang kedua, ni dari segi penyusunan kamus ni lah ya. Tahap pertama itu yang zaman bila sistem tulisan Rumi tadi mula diperkenalkan dan dibawa oleh orang barat ke tanah Melayu ya. Kemudian ada tahap kedua, tahap ketiga yang saya kata ni yang sekarang lah ya, kita ada kamus dui bahasa. Dui bahasa tu maksudnya ada kamus bahasa Inggeris, bahasa Melayu ataupun bahasa Melayu, bahasa Inggeris kan. Contohnya kamus apa yang dipanggil? Oxford Dictionary kan. Oxford Dictionary ada dua bahasa kan? Ya. Tu contohnya dua bahasa lah. Okay, kemudian kamus eka bahasa. Eka bahasa ni maksudnya satu bahasa ya. Sebab tu Dewan Bahasa, kamus Dewan ya, yang sekarang ni edisi keempat. Maksudnya dia perkataan dalam bahasa Melayu, kemudian dia beri huraian pula terhadap maksud perkataan tersebut. Okay, siapa yang tak pernah tengok kamus Dewan? Ada tak orang tak pernah guna, tak pernah tengok, tak pernah merujuk kamus Dewan? Tak pernah dengar pun kamus Dewan tu ada? Ada tak? Saya mengaku. Ya, jadi untuk awak peringkat tingkatan 6,
untuk mendapatkan definisi ya yang ilmiah, kita memang akan merujuk kamus dewan. Ini sebagai kamus dewan ni ialah sebagai satu bahan yang kita gunakan untuk mendapat definisi konsep yang paling asas. Ya, nah nanti untuk kalau awak nanti SEM 2 kena buat kerja khusus untuk konsep, biasanya kita memang hanya kamus dewan yang diterima ya. Okey. Kemudian dia ada kamus istilah, ini merujuk kepada ikut bidang-bidang tertentu lah ya. Dia ada istilah sains, ada teknologi nanti ya yang berkaitan dengan komputer, dia ada kamus-kamus yang tertentu. Okey, kemudian pembakuan tata bahasa. Kemudian kita dah ada perkataan ya. Kemudian kita ada sebutan. Ya, yang baku tu nak standard ya, nak seragam ya. Kemudian istilah tadi pun bila ada dalam rujukan, ada kamus dia, kita untuk dapatkan sistem ejaan yang seragam. Sekarang dari segi tata bahasa. Ya, tata bahasa ni maksudnya apa? Dari segi binaan apa? Bila sebut tata bahasa, dia merujuk kepada binaan Ayat ke? ya, binaan ayat ya. Ayat contohnya, ayat paling asas sekali tata bahasa, contohnya binaan ayat mesti ada subjek, ada predikat kan. Jadi dia juga kena seragam. Okey. Jadi peringkat awal memang semua buku Zakbar lah yang dijadikan panduan. Sebab tu dipanggil pendeta Zakbar ni kan, yang orang yang sangat kita kata bijak ya, bijaksana, cendekiawan. Okey. Kemudian DBP menghasilkan tata bahasa dewan. Jilid 1, jilid 2, kemudian dia compile ya, tata bahasa dewan juga kita jadikan dia sebagai satu rujukan di sekolah ya. Kemudian awak tingkatan 6 ada satu lagi yang dipanggil tata bahasa asas ya. Itu pun menjadi rujukan murid tingkatan 6 lah. Okey, seterusnya ni fungsi bahasa Melayu moden. Sebagai bahasa ilmu, maksudnya dia menjadi, bila sebut bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, maksudnya dia menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah, bermula dari darjah 1 hingga tingkatan 6 lah ya. Kemudian kat sini dia kata diperkenalkan tu pada tahun 1981. Okey. Sebab kenapa pada tahun 1981? Ada tahu tak kenapa? Sebelum tu pendidikan menggunakan bahasa apa? English. Dia ada dua aliran. Ya, ada dua aliran. Sebelum tu zaman-zaman mak-mak kamu ke datuk kamu dulu, dia ada dua aliran ya, satu aliran Melayu dan satu aliran Inggeris ya. Sebab tu kalau mereka menduduki peperiksaan dipanggil MCE kan dulu ya. Jadi selepas itu barulah SPM sepenuhnya. Okey. Kemudian bahasa Melayu jadi bahasa pengantar khusus tahun pertama di universiti mulai 1983. Ya. Bahasa Melayu sebagai satu mata pelajaran di semua sekolah aliran Cina dan Tamil lah, sekolah rendah. Sebab tu ada, biasa kita tengok di SJKC dan SJKT ada guru yang mengajar bahasa Melayu. Penawaran khusus bahasa Melayu di luar negara. Ini sampai sekarang ni ada ya. Sebab tu kalau kita tengok ada pelajar-pelajar dari Malaysia yang belajar di China dan juga Leiden. Leiden ni kat mana ni? Kursi pengajar Melayu di China dan Leiden tu maksudnya ada pensyarah-pensyarah linguistik ya yang mengajar bahasa Melayu di China dan juga di Leiden. Leiden kat mana ni? Sofia mesti tahu Leiden. Mana Sofia? Tak tahu. Tak tahu. Leiden di Belanda. Belanda mesti Leiden. Maksudnya kalau kita lah, kalau awak lah contohnya nanti nak buat PhD, nak kaji tentang bahasa ke apa, jadi sebenarnya banyak sumber-sumber
yang terdapat di Universiti Leiden ni, ya. Kemudian sebenarnya di samping penawaran kursus bahasa Melayu di luar negara, sebenarnya sekarang juga universiti tempatan juga mengalu-alukan kedatangan pelajar-pelajar asing juga dari China lah yang saya tahu, ya. Belajar di universiti tempatan mengambil kursus bahasa Melayu dan juga sastra Melayu, ya. Macam UKM, ya, dia ada terima pelajar-pelajar dari China belajarlah sastra. Sophia tahulah tu, mungkin ayah dia ada cerita. Inilah ni dari segi fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar ilmu, ya. Kemudian bahasa komunikasi, ya, dah tentulah. Leiden dekat Jerman, Leiden dekat Belanda kan, University of Netherlands. Belanda. Netherlands tu Belanda, okey. Apa tadi saya kata? Okey, bahasa komunikasi. Bahasa komunikasi. Maksudnya komunikasi ni ada dua cara. Satu secara lisan, kan. Contohnya awak meluahkan perasaan dengan cara lisan. Orang faham. Satu lagi ialah melalui tulisan, ya. Tulisan ataupun lukisan. Lukisan pun boleh jadi komunikasi, kan. Ada orang boleh interpret, ya. Kadang-kadang kita tengok lukisan yang abstrak tu, kita tak faham apa benda yang dia lukis ni, kan, cakar sana cakar sini, ya. Tapi sebenarnya ada maksud yang nak disampaikan. Maksudnya ada perasaan, ya. Perasaan pelukis itu, perasaan penulis. Kalau kita baca sajak ke baca apa-apa, ya, dia jadi bahasa komunikasi juga tu, kan, ya. Ada orang dia tak boleh nak menyampaikan isi hati dia secara lisan. So kadang-kadang dia guna guna simbol lah, guna tulisan-tulisan lah, guna madah-madah, ya. Jadi itu pun dikira alat untuk menyampaikan perasaan juga. Okey, seterusnya ni bahasa perpaduan dah tentulah, ya. Biasanya kalau kita tengok di negara kita, antara tiga kaum yang berbeza, mereka akan menggunakan bahasa Melayu. Sebabnya boleh difahami oleh semua, ya. Tak dinafikan, ya. Ada juga orang, contohnya orang India, dia boleh berkomunikasi dengan orang Cina menggunakan bahasa Cina, ataupun ada juga yang boleh menggunakan bahasa orang bukan India menggunakan bahasa Tamil ketika berkomunikasi. Ada, tak dinafikan, tapi tidak menyeluruh, ya. Jadi untuk difahami oleh semua bangsa, mereka akan menggunakan bahasa Melayu. Dari situ terbitlah pula bahasa apa yang dipanggil bahasa apa? Bahasa apa dipanggil? Kalau orang Cina bercakap dengan Melayu ataupun orang Cina cakap dengan India, dia jadi bahasa apa? Bahasa pasar, kan? Betul tak? Dipanggil bahasa pasar, betul? Betul. Yang kelakarnya yang Melayu pun dah jadi ikut telur orang Cina cakap, kan? Jadi rojak. Jadi rojak, kan? Lu gua, mak lu, isteri gua tengok wayang sama-sama. Berapa orang? Dua? Lu gua, mak lu, isteri gua tengok wayang sama-sama. Berapa orang? Quiz. Lu gua, mak lu, isteri gua tengok wayang sama-sama. Lu gua, mak lu. Empat. Sekejap, Mak lu, isteri gua, gua. Mak lu tu isteri gua. Mak lu, isteri gua. Tiga lah. Tiga kan? Lu gua, mak lu, isteri gua. Tiga lah. Boleh ke? Mak lu, isteri gua boleh jadi ke? Boleh, kan? Boleh. Sama adik kau empat lah, kan? Tapi difahami tak tu? Difahami lah, maksudnya walaupun ada pencampuran kita kata dialek lah, kan? Okey, seterusnya yang kelima, ni UKM. Okey, UKM ditubuhkan asalnya pada tahun 1970, okey, mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okey, tak nak cerita panjang UKM, maksudnya awak tahu dah, ya. UKM sekarang ialah jadi universiti penyelidikan.
Dari segi ranking awak tengoklah kalau disebut tadi UKM, UM semua tu ya, itu antara institusi yang awal ya ditubuhkan di Malaysia ya. Jadi matlamatnya ialah untuk mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan ilmu. Maksudnya dia menggunakan bahasa Melayu dalam kita kata bahasa pengantarnya lah, dalam sesi-sesi kuliahnya ya, peperiksaannya semua menggunakan bahasa Melayu. Okey, UM ya, Universiti Melaya. Ini semua saya rasa awak boleh baca ni semua ni ya. Universiti Melaya kalau asalnya yang di Singapura tu memang dia mengutamakan bahasa Inggeris lah ya. Apabila dia berpindah ya, kampus induknya berpindah ke ke Lembah Pantai, jadi dia mula memperkenalkan bahasa Melayu, kursus-kursus dalam bahasa Melayu lah ya, tawarkan kepada para pelajar. Okey, siapa pernah pergi UM? Berpindah ke Kuala Lumpur pada tahun 1959 banding dengan UKM yang ditubuhkan pada 1970. Saya tak pastilah di Bangi. Siapa tahu sejarah UKM berpindah ke Bangi tahun berapa? Ada 70 ni tadi dia dah berpindah ke Bangi ke Maimunah? Saya tak pasti. Saya pun tak pasti walaupun saya belajar dekat UKM, tapi saya tak pasti dia mula berpindah ke Bangi tu bila. Cuma nak sebutlah siapa yang pernah pergi ke UM, masuk dalam kampus, pergi asrama dia yang asal-asal, ada tak? Pernah tak? Tak pernah? Tak. Tak pernah. UKM? UKM tu tadi 1977. Kat Google lah. 73. 1977. 77. 77 maksudnya masa saya masuk tu belum 10 tahun lagi lah. Okey, tak maksudnya kalau ikut pandangan ini, pandangan peribadi saya lah. Bila saya masuk tengok UM tu, masuk tengok dia punya asrama, maksudnya kita nampaklah ciri-ciri apa ya, ciri-ciri keantikannya. Keantik maksudnya dia dah lama kan, universiti lama lah ya. Okey, banding dengan UKM kita nampak macam barulah sikit ya. Itu je nak cakap. Tapi UKM pun nampak macam lama je. Dia jadi tempat monyet dia sekarang. 77 sekarang dah tahun berapa kan. Tapi dia maksudnya adalah yang pembaharuannya, kolej-kolej baru, mungkin fakulti-fakulti baru. Okey, dulu zaman saya dulu jalan kaki je, pusing je. Sekarang ni kalau duduk yang kolej-kolej yang jauh belakang-belakang tu tak boleh lah kot ya, kena naik bas ke apa. Okey, itu nostalgia lah. Jadi awak jangan ingat saya mentang-mentang saya duduk Bangi saya dapat tak ada. Masa saya belajar UKM dulu saya bukan orang sini. Saya luar negeri juga, luar negeri Selangor lah. Jadi macam UKM tu asing untuk saya. Okey, jadi tapi sekarang anak-anak sekarang dia kalau boleh dia nak universiti belakang dapur kan. Semua nak apply universiti yang dekat-dekat je dengan rumah dia. Ya? Saya tak cakap awak lah, saya cakap yang senior-senior awak lah. Kalau tanya semua nak. Dia duduk Kajang hari-hari dah tengok UKM, hari-hari dah tengok UKM, tapi nak juga universiti yang dekat-dekat dengan rumah dia. Dekat-dekat bosan lah cikgu, tak ada pengalaman. Kan? Dia kata pergilah universiti jauh-jauh. Ya, ini nak yang belakang dapur je. Buat universiti sendiri macam tu. Sofia ni dia dah tahulah tak nak lah tu UKM tu. Bosan lah. Betul? Nak pergi kat mana? Alah, nak emak ni Imran, dekat-dekat boleh jumpa emak. Yelah tu, dah duduk kolej tak adanya kau nak balik hari-hari. Ya? Okey, seterusnya yang ketujuh. Yang lain ni baca lah. Ni yang saya nak sentuh ialah tentang institusi bahasa.
IB ni pun juga di Lembah Pantai ya. Maktab Perguruan Bahasa ni, kalau siapa yang tahu, dekat dengan UM juga. Okey, jadi dia ada apa ni? Ada tujuan dia lah mengapa ditubuhkan dulu. Ini antara maktab perguruan yang terkenal lah ya. Banding dengan maktab-maktab lain, ini antara yang awal ya ditubuhkan. Kemudian Persekutuan Bahasa Melayu Sri Malaya ni maksudnya untuk dia bila dia pindah tadi ke Kuala Lumpur mestilah ada satu pertubuhan yang boleh berperanan dalam memartabatkan bahasa dan perkataan Melayu. Dan biasanya pertubuhan ni atau persatuan ni ditubuhkan oleh pelajar-pelajar yang mengikuti kursus bahasa Melayu dan sastra lah ya. Sebab tu dia kena ada, kita nampak ada memainkan peranan. Tapi student dulu memang aktif ya, banding dengan student sekarang lah. Okay, terusnya dah sebelah 20 dah. Terusnya Maimunah ada tak? Okay, yang ni saya rasa boleh baca ya, bahagian Badan Bertindak Bahasa Kebangsaan. Cuma yang tokoh ni lah ya. Okay, tokoh ni antara tiga-tiga ni siapa yang awak kenal? Semua tak kenal? Ada tak? Kenal tak tokoh-tokoh ni? Semua tak ya. kenal. Apa Datuk dengan Datuk dekat sini? Datuk dengan DATO. Oh okey. Ejaan tu Ejaan Datuk tu dia bergantung kepada negeri yang menganugerahkan gelaran tersebut. Ya. Jadi sebenarnya tak ada beza lah. Dia tu macam contoh ya, kalau Melaka dipanggil Datuk Wira. Kalau dari Sarawak dia mungkin dapat Datuk Patinggi kan. So dia tak ada tu. Maksudnya dia ialah trademark untuk negeri berkenaan lah. Ya. Ada yang guna Datuk, ada yang guna DAT UK. Okay. Tapi kalau Selangor, perempuan kalau Selangor dia ada beza sikit tu ya. Datuk, kalau perempuan dapat Datuk, kalau Selangor ada beza sikit. Tak apalah, itu nanti kita bahagian SEM 2 nanti. Okey, jadi ini nak cakap yang Profesor Datuk Dr. Nik Safiah Karim ni antara panel yang terlibat dalam penghasilan Tata Bahasa Dewan tadi ya, yang jilid 1, jilid 2 dan kemudian dikompilkan menjadi satu. Ni ya, ni semua pakar-pakar bahasa lah ni. Orang-orang hebat. Okey. Jadi kalau awak belajar di UKM, di universiti lah ya, kalau nak menggali tentang bahasa, ambillah kursus linguistik ya, linguistik. Okey, jadi saya rasa kita tangguhkan perjumpaan kita. Terima kasih kepada yang membentang, Maimunah dan Khairul.